Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang lelaki tu main ke depan sikit sebab rapat dengan perempuan lah. Main depan sikit. Ni banyak kosong gini ah depan ni. Main depan sikit bagi muslimat tak rasa terganggu. Oh, duduk terus depan. Kalau nak masuk kamera duduk sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan syukur kehadirat Allah, Zat yang menjadikan malam ini untuk kita bersama-sama manfaatkan waktu mengingati Allah, meraih rahmat Allah, menghubungkan pertalian Rabbani rohaniyah kita ke hadirat Allah, Zat yang maha agung. Alhamdulillah, kita kena berterima kasih kepada Tuhan. Jarang-jarang kita bercakap dengan Allah setiap waktu solat, ya Allah terima kasih. Jarang Ada buat tadi maghrib tadi ada juga? Tak ada. Subuh tadi ada buat, ya Allah terima kasih. Ada buat? Zuhur? Tak ada. Asar? Tak ada. Boleh Setiap kali kita dapat nikmat Allah, sebab kehadiran di rumah Allah ni rahmat. Kehadiran di rumah Allah ni nikmat. Jadi kalau kita bolehlah bercakap, ya Allah terima kasih, ya Allah. Kita sesama kita sendiri, orang bagi makan, kita cakap terima kasih tak? Dengan Allah, Allah terima kasih ya Allah, panggil aku pada malam ini untuk boleh sujud dengan kau ya Rab. Terima kasih ya Allah, mulut ni ya Allah boleh lagi berzikir mengingat engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah, kaki ni boleh datang lagi ke rumah engkau ya Allah. Cuba kita perhatikan, baik-baik kita perhatikan dengan dalam-dalam hati kita. Tadi orang datang ramai semayang kan, tapi Allah dudukkan kita. Allah dudukkan kita. Cuba kita tanya dalam-dalam, apa sebab dia? Dan lain-lain pula. Tak payah cakaplah, kenapalah kau balik? Kenapa tak payah? Allah memang tak izinkan orang duduk. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita duduk. Kalau kita dapat merasakan daripada hati dalam ni, setiap kali nikmat Allah tu kita boleh titikkan air mata. Kita berasa nikmat ini, kita rasa agung bila mana nanti satu hari nanti bila kita dilalaikan oleh Allah, kita tak dapat datang ke masjid. Waktu itulah kita nampak harga nilainya datang ke rumah Allah. Nampak? Besar tau. Besar sangat. Besar sangat. Dapat solat jamaah, dapat boleh berzikir, doa bersama-sama tadi. Besar sangat.
cakap habis mayat duduk, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih lagi beri ruang kepada aku tubuh ini ya Allah, boleh sujud, boleh sembah, boleh mengingati Engkau ya Allah. Bila bercakap begitu, Allah Maha tengok, Allah Maha melihat. Allah kata apa? Terima kasih hamba, engkau sedar yang nikmat yang aku beri kepada engkau itu engkau sembahkan semula kepada aku. Aku akan buatkan hati engkau kuat dalam perjuangan untuk mendirikan kebenaran. Allah panggil lagi, sekejap lagi. Sekejap besok nanti subuh Allah panggil lagi. Allah kejut kita panggil. Nampak tak? Kalau sekiranya kalau kaki kita, mulut kita ni boleh mengumpat orang, mulut kita boleh mengumpat orang, kena banyak istighfar. Sebut, ya Allah, aku gunakan nikmat mulut yang sepatutnya untuk baik-baik ya Allah, tapi aku gunakan untuk cerita pasal orang lain ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Gitu. Lama kelamaan kalau kita didik kita punya tubuh dan rohaniah kita, maka jiwa kita akan dipimpin oleh Allah. Jiwa kita akan dipegang oleh Allah. Ke kalian semua merasakan kalian datang kat sini sebab kalian ada kekuatan tangan, kaki, kudrat. Rasa begitu kan? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua nikmat Allah. Jadi kita sembahkan elok-elok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dikatakan malam ini adalah malam terakhir bulan bulan Sya'ban ni adalah bulan Nabi Muhammad kan? Dipanggil bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Ramadan adalah bulan umat. Kita baru saja menerima buku catatan baru. Malam nisfu Sya'ban hari tu, buku kita yang lama diserah kepada Allah. Allah turunkan buku baru. Kan ada dengar kan? Dengar kan? Setiap tahun ada tukaran kan? Jadi maknanya sekarang ini kita baru berlalu 14 hari amal baik dan buruk kita yang ditulis oleh Allah dalam buku baru kita. 14 hari dah berjalan. Saya tanya dengan abang, dalam 14 hari berjalan ni banyak baik ke banyak tak baik? Abang malu dengan orang, banyak baik ke banyak tak baik? Kalau saya banyak tak baik, mungkin abang banyak baik sebab abang takut nak jawab. Nampak? 14 hari. Bukan 14 bulan, 14 hari. Allah turunkan buku baru. Malam nisfu Sya'ban, buku lama naik, buku baru turun. 14 hari. Besok genap 15 hari. Apa yang dah kita buat 15 hari ni? Kalaulah Allah izinkan kepada kita, dia turunkan buku tu, dia bagi kepada kita, dia suruh kita tengok, ni amalan kau 15 hari. Kita tengok satu-satu. Muka surat yang pertama, ya Allah mengumpat. Muka surat yang kedua, dendam. Muka surat yang ketiga, tinggalkan solat. Muka surat yang keempat, mengata orang. Muka surat yang kelima, merendahkan orang lain. Muka surat yang keenam, muka surat yang ketujuh. Dikumpul-kumpulkan semua, ya Allah, 14 hari banyak amal-amal yang tak baik yang kita buat. Baru 14 hari, bukan 140. Ni saya nak tanya, malu tak pada Tuhan? Jadi macam mana kita nak masuk bulan Ramadan? 14 hari punya amalan yang kita sembah pada Allah. Ni hari ni, malam ni, seluruh dunia, ulama-ulama, wali-wali Allah, mereka menangis meninggalkan bulan Sya'ban. Menangis mereka semua. Barang siapa yang ada di antara kalian, termasuk diri saya,
kalau malam ini, kalau besok hari, kalau ada di dalam hati kita semua rasa sedih kita tinggalkan bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, bererti masih wujud tanda cahaya keimanan dalam hati kita semua. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kita tinggalkan bulan Sya'ban, kita terasakan begitu saja dengan bulan-bulan yang lain lalu seperti bulan-bulan yang lain, orang-orang yang seperti itu bila masuk dalam bulan Ramadan, dia akan nampak tarawih biasa, sedekah biasa, baca Quran biasa, mengumpat biasa. Lagi apa? Semuanya biasa. Dalam jiwanya iman tidak menebal, itu menipis. Nampak? Nabi sebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang bergembira bertemu dengan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya besok di hari akhirat daripada neraka Allah. Jadi saya mengajak tuan-tuan semua ni supaya kita ada kesedaran dalam hati kita untuk benar-benar kita menjadi tetamu Ramadan. Tahun ni kita berpuasa bukan hanya sekadar daripada lapar dan dahaga, tetapi kita nak juga puasa agar pahala amal puasa kita tidak batal. Maknanya maksiat batin hati kita seperti mengumpat, mengadu domba, menipu, bohong, putus silaturahim, dendam, semua juga kita berpuasa daripada hal yang demikian itu. Barulah solat kita, ibadah puasa kita diterima oleh Azam tahun ni sepanjang Ramadan jangan mengumpat. Boleh bang? Faham tak? Faham? Sikit-sikit faham. Sepanjang Ramadan jangan kita mengumpat. Ibu-ibu yang ada dekat belakang, sepanjang Ramadan jangan sekali pun bohong. Jangan sekali pun bohong. Dengan anak tak boleh bohong, dengan bini pun tak boleh bohong, dengan suami pun tak boleh bohong, dengan orang mana-mana pun tak boleh bohong. Kalau kita ada putus silaturahim hari ni, 29 Sya'ban. Malam ni 29 ke 30? 30 ke 29? Malam ni 29. Kita nak masuk bulan Ramadan ni, pastikan hari ni adalah hari last. Putus silaturahim tu kita sambungkan balik. Jangan ada di antara kita masuk dalam bulan Ramadan, putus silaturahim, kita teruskan sifat yang buruk itu, kita menuju bulan Ramadan. Saya nak tanya, adakah di antara kita semua ni yang putus silaturahim dengan umat Islam? Dengan mak kita? Dengan ayah kita, dengan adik-beradik kita, dengan jiran kita, dengan kawan kita, dengan umat Islam yang lain, ada tak putus silaturahim? Kalau ada, hari ini kita sambungkan balik. Jangan sampai sikap yang buruk, yang keji ini kita sambungkan masuk sampai bulan Allahu Akbar. Allah tak pandang kau imam ke, kau Bilal ke, kau ustaz ke, kau kiai ke, kau ulama, kau sembahyang satu malam ke, kau baca Quran 100 kali khatam pun, kau berzikir tasbih kau panjang sampai Singapura pun, kalau kau bawa putus silaturahim dalam ibadah solat, dalam ibadah puasa, nothing, kosong di mata Allah. Jangan main. Putus silaturahim, putus. Siapa yang simpan dendam? Dalam hatinya ada simpan dendam. Imam satu dengan imam dua, Bilal satu dengan Bilal dua, orang pengurusi dengan orang kampung, jiran sesama jiran. Siapa yang simpan dendam? Buang. Malam ni buang. Malam ni buang. Putus permusuhan kepada umat Islam. Siapa ada? Malam ni kita buang. Dengki kepada orang lain. Malam ni kita buang. Ambil sifat pemaaf, damai dan kasih sayang. Kita setuju bawa sifat ini dalam ibadah puasa Ramadan. Jangan kata ibadah puasa, saudara,
kita nak semayang sekejap lagi isyak nanti, nak semayang, angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau dalam hati ini ada sifat merendahkan orang lain, dalam hati ini kita ada sifat permusuhan kepada umat Islam, dalam hati ini ada dengki, ada putus silaturahim, ada derhaka kepada mak bapak, wallahi engkau punya takbir tak dipandang oleh Allah. Kalau rukuk engkau bawa sifat itu, kalau sujud engkau bawa sifat itu, solat engkau ni tak sampai ke atas, Allah lempar balik kepada muka kamu. Gitu. Nampak? Kalau saya tengok umur yang ada kat sini dah 40 ke atas ni. 40, 50. Yang ada nak dekat 60. Kan? Kita belajar dan berusaha sama-sama pada malam ini untuk kita membersihkan hati kita. Supaya kita masuk dalam ibadah solat, jiwa kita bersih. Masuk dalam ibadah puasa Ramadan, jiwa kita bersih. Sebab apa? Hikmah yang terbesar daripada ibadah puasa apa dia? La'allakum tattaqun, supaya kamu dapat melahirkan sifat takwa. Mana mungkin kita dapat melahirkan sifat takwa kalau dalam diri hati kita memiliki sifat-sifat yang keji dan kotor? Takkan mungkin untuk melahirkan sifat takwa. Nampak? Jadi Ramadan ni adalah satu madrasah, satu universitas, satu ma'ahad, satu sekolah yang mendidik diri kita. Kita adalah murid bagi Ramadan. Bukan tetamu saja, kita adalah murid bagi Ramadan. Ramadan datangkan tarawih, buat, dididik kita. Ramadan datangkan Al-Quran, mengaji. Ramadan datangkan sedekah, buat. Ramadan datang suruh tolong orang susah, buat. Kita taat saja dengan kebaikan Ramadan. Nanti bila kita begitu, Ramadan nanti bila nak keluar, dia bagikan sijil sertifikat kepada kita. Ambil, engkau menjadikan anak murid yang terhebat bagi aku. Allahu Akbar. Nampak? Berjalan waktu bertahun-tahun, kita ibadah kita masih lagi tidak sempurna. Kalau kita bicarakan tentang ibadah puasa hanya setahun sekali, kalau boleh kita fokuskan dengan ibadah harian kita, iaitu solat. Bagaimana sembahyang kita hari-hari? Sembahyang, lepas habis sembahyang mengumpat, lepas habis sembahyang rendahkan orang lain, lepas habis sembahyang zalimi orang lain, lepas habis sembahyang bercerita tentang rumah dekat orang lain. Rosak ibadah solat tu. Tak ada makna. Tak ada makna. Itu sebab sulit untuk kita bentuk diri kita sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab apa? Kita ada problem, kita ada masalah di dalam solat. Siapa yang sembahyang maghrib tadi khusyuk? Khusyuk dia sembahyang pada takbiratul ihram sampai dia bagi salam. Sembahyang dia khusyuk. Sulit nak dapat khusyuk ni, memang sulit. Memang sulit. Tapi bila kita lalai dalam sembahyang, kita kena usaha sungguh-sungguh untuk balikkan balik. Kita kena balikkan semula khusyuk kita dalam solat tadi. Kalau lari sikit, balikkan balik. Sembahyang tak khusyuk, lepas tu minta doa lepas habis sembahyang lebih-lebih. Perasan tak? Lepas habis sembahyang tu minta macam-macam kan dengan Tuhan. Minta itu, minta ini, macam-macam kita minta. Termasuklah saya ni. Macam-macam kita minta. Malu kan? Malu sangat. Malu sangat dengan Allah. Sembahyang dah tak khusyuk sepanjang solat. Cuba kita bayangkan, saya bagi analogi dia. Analogi dia saya bagi supaya korang masuk betul-betul dalam minda. Dalam hati dan kepala isteri kita ada nama lelaki yang lain. Apa pandangan imam? Bang?
Saya tanyalah secara jujur, abang marah tak? Abang marah tak? Bagaimana Allah melihat hamba-Nya di dalam sembahyang masih kita ingat selain daripada Allah? Allah marah tidak? Sesama manusia pun ada masalah kita dengan Tuhan. Apa yang isteri bagi dengan kita? Berapa banyak nikmat yang bagi pada kita? Dia pun datang pada Tuhan, kita pun datang pada Tuhan, bumi datang pada Tuhan. Dia ajak kita mengingat kepada dia melalui solat. Solat, dalam solat kita boleh ingat selain daripada dia. Allah cemburu tau. Kalau dalam kepala bini kita ada nama lelaki orang lain, kita rasa cemburu dan kita tak suka. Allah cemburu kepada manusia ini bila dalam kepala kita, dalam hati kita ada lain daripada Allah. Boleh-boleh saja kalau di luar solat kita lakukan begitu. Kenapa keji sangat hati kita, jiwa kita kepada Tuhan bila mana di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah, iaitu solat, kita ingat lain pada Allah. Cemburu Allah. Allah cemburu. Allah marah. Tapi maha hebat kasih sayang Allah. Allah tak hinakan kita, Allah tak matikan kita, Allah tak musibahkan kita. Allah hidupkan kita sampai masuk lagi waktu asar. Sembahyang lagi, ingat lain lagi pada aku, kata Allah. Allah bagi lagi solat maghrib. Ingat lain lagi pada aku, Allah bagi datang solat isyak. Begitulah berjalan waktu, umur kita dah 45, 50 tahun. Begitulah pada saat ini, bila sembahyang tidak boleh ingat kepada Tuhan. Lepas tu lepas habis sembahyang, angkat tangan berdoa, ya Allah mudahkan rezeki aku, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, berikan kesihatan pada aku, ya Allah, mudahkan urusan dunia dan akhirat aku, ya Allah. Allah kata apa? Engkau tadi sembahyang pun kau ingat lain pada aku. Engkau nak minta aku pada saat ini, aku boleh nak bagi kepada engkau. Gitu. Itu kadang-kadang bila kita doa, kita rasa doa kita tak dimakbulkan. Lambat kadang-kadang. Hari ini kita minta, mungkin 10 tahun baru diijabahkan. Ada tak hari ini kita angkat tangan, besok Allah tunaikan? Boleh. Hati kamu kena tenang, jiwa kamu kena sangkut paut dengan Tuhan sungguh-sungguh. Yang ini saya kata ni, kita di hujung bulan Syakban ini, kalau hati kita tak berasa sedih untuk tinggalkan Syakban, tak berasa gembira untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bererti dalam jiwa kita tidak ada cahaya keimanan. Hari ini ada orang seronok nak masuk bulan Ramadan kerana dapat ruang perniagaan di bazar Ramadan. Kita hari ini dah siap-siap nak buat baju raya, tempah sana, tempah sini. Tidak ada pun orang yang nak buat baju untuk Ramadan. Tak ada. Itu nampak iman kita. Nampak iman kita. So ada satu orang, anak muda, dia ni sepanjang tahun hidup dia semayang jarang-jarang, maksiat dia pada Allah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, dia beli baju baru, baju Ramadan. Nak Ramadan dah ni. Ji dah ada baju Ramadan dah, Ji? Dah ada baju Ramadan. Nanti baju raya mesti kita beli, betul tak? Mesti kita beli punya. Hamba Allah ni bila nak Ramadan, dia beli baju baru. Dia pakai minyak wangi sewangi-wanginya, dan dia bertaubat kepada Allah. Satu hari dia meninggal dunia. Orang alim yang ada pada zaman dia bermimpi Allah tempatkan dia di kalangan orang-orang yang baik, dimasukkan ke dalam syurga. Orang alim ni tanya dengan dia, kenapa kau dilayan oleh Allah dengan sebaik-baiknya? Dia mengatakan, dalam hidup aku pernah satu kali aku bukan pernah satu kali, setiap kali bulan Ramadan aku memuliakan bulan Ramadan. Aku memuliakan bulan Ramadan. Menjadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk kejar amal, berwangi-wangian, pakai baju yang cantik, yang mahal untuk masuk bulan Ramadan.
Jadi maknanya gembira dia nak temu bulan Ramadan, dengan rohaniyah dia sambut sekali dengan bulan Ramadan. Itu iman. Itu iman. Allahu Akbar. Jadi kita ditolong, dibantu oleh Allah bila masuk bulan Ramadan nanti, insya-Allah ada satu dorongan kekuatan yang membimbing kita punya rohaniyah hati kita untuk istiqamah dengan amal-amal ataupun hidangan-hidangan Ramadan. Jadi mulai saat ini kita belajar ya, nak masuk bulan Ramadan. Semua orang yang memusuhi kita, kita maafkan. Boleh? Tuan-tuan sekarang cakap dalam hati masing-masing. Cakap dalam hati masing-masing dalam 3 second, cakap, ya Allah, aku maafkan semua orang yang buat silap pada aku, ya Allah. Cakap dalam hati masing-masing. Ya Allah, aku maafkan sesiapa saja yang musuh kepada aku, yang buat salah kepada aku, yang buat apa saja, ya Allah. Hari ini, ya Allah, aku maafkan mereka, ya Allah. Lepaskan. Lepaskan. Jangan berat, lepaskan. Dah bang? Dapat dah? Lepaskan. Dan siapa-siapa saja yang aku buat dosa kepada mereka, ya Allah, aku mohon supaya mereka juga maafkan aku, ya Allah. Cakap. Kita nak masuk bulan Ramadan, buang semua sifat itu. Habis saja Ramadan, kita menjadi orang yang pemaaf. Kita menjadi orang pemaaf, orang yang baik. Paling teruk sekali zaman sekarang ni, sampai ada anak-anak yang bermusuh dengan mak dia sendiri. Ada yang bermusuh dengan bapa dia sendiri. Ni kalian semua ni semua dah jadi bapa-bapa dah jadi atuk mungkin. Macam mana anak kita dengan kita? Macam mana pula kita dengan ayah, dengan mak kita? Ada orang hari ni derhaka dengan mak ayah, zalim dengan mak ayah. Dia buatkan mak dia semacam hamba. Kalau bergurau berlebih-lebihan, bercakap sampai tak tahu hati mak dia itu hati ke ataupun batu. Mak minta duit, kadang-kadang dia kata tipu, dia kata dia tak ada duit. Mak dia telefon berkali-kali, dia tahu dia tak angkat telefon. Begitu terseksa, terluka hati mak-mak kita. Dengan mak sendiri tu, kejap lagi semayang maghrib, begitulah hati dia. Kejap lagi semayang isyak, begitulah hati dia. Kejap lagi nak semayang subuh, begitulah hati dia. Dia sembahyang, dia sembah kepada Tuhan. Rupa-rupanya dalam hatinya dia durhaka kepada mak ayah. Sorry, tidak akan dipandang oleh Allah. Ini kita nak masuk bulan Ramadan. Besok call mak kita, telefon mak kita, minta maaf dengan dia. Bagi duit belanja Ramadan dengan mak kita. Bagi tahu dengan mak ini ambil 300 ni mak, ni duit belanja Ramadan mak pada tahun ini. Nanti nak dekat raya, bagi lagi duit kat mak, ni duit belanja baju-baju raya mak. Nanti nak raya, dah raya, bagi lagi duit kat mak, ni duit raya mak. Senangkan hati mak kita. Ini kita lukakan hati dia, kita sedihkan hati dia. Kita putus silaturahim, dendam. Boleh bermacam-macam kita dengan mak kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dalam soal yang seperti ini. Kita tak nak Ramadan datang pada tahun ini, ibadah Ramadan kita sia-sia. Sia-sia. Saya yakin kalau Allah bagi tahu kepada kita 1 Syawal kita meninggal. Kalau Allah bagi tahu kepada kita 1 Syawal kita meninggal dunia, saya yakin 1 bulan Ramadan ini kita akan sembah kepada Allah dengan sebaik yang mungkin. Kan? Tapi Allah rahsiakan. Allah rahsiakan. Allah nak tengok ikhlas tidak kita beramal kepada ini. Tiba-tiba Allah rahsiakan mati, main-main kadang. Bila dah azan baru nak gerak pada rumah, dah berjalan isap rokok dalam perjalanan. Lepas tu sembahyang hati entah ke mana. Lepas habis sembahyang minta macam-macam. Lepas habis sembahyang pula ada apa ni? Ada makan, hantam nikmat Allah. Itu nikmat tu jangan main-main. Ramadan nanti buka puasa ada, more pun ada. Bila sembahyang tarawih main-main. Dia ajakkan selawat, main-main.
Bila makan moreh, sama-sama, tak ada main-main. Ada orang makan masuk kat telinga? Tak ada. Makan kat mulut, kenyang makan. Tak habis, bawa bungkus bawa balik. Teruk. Sampai bila kita nak berubah? Sampai bila kita nak berubah? So, saya bercakap begini, lebih saya menegur diri saya pertama je, dan saya mengajak tuan-tuan semua untuk kita buatkan perubahan, menjadikan Ramadan pada tahun ini betul-betul madrasah yang boleh tarbiyah jiwa kita. Belajar boleh. Lepas isyak nanti ada makan, jangan bersembang pasal orang lain. Jangan mengumpat. Boleh. Jangan mengumpat. Jangan cerita pasal orang lain. Sampai pasal politik negara pun jangan cerita. Jangan cerita. Kita nak tunjukkan bukti kesungguhan kita dah mula nak berubah. Jangan cerita. Dalam perjalanan jumpa dengan kawan, stop. Jangan bercerita. Sampai dekat berumah, jangan bercerita. Minta dengan Allah. Boleh. Kita ulang kaji hukum hakam yang berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa. Kalau tuan-tuan ada soalan-soalan yang nak kita bincangkan bersama, silakan. Saya akan mulakan sedikit. Nanti kalau ada apa-apa yang nak bertanya, tanyakan. InsyaAllah nanti kita akan jawab. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat menjalani ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dalam keadaan kita benar-benar faham. Ramadan asal kata daripada perkataan ar-ramam. Ar-ramam itu maknanya iaitu yang sangat panas. Jadi biasanya orang-orang dahulu bila mereka berpuasa di bulan Ramadan, waktu itu pada bulan panas, cuaca yang panas, maka dinamakan Ramadan. Jadi hari ini cuaca kita taklah sepanas macam mereka. Mereka sampai sekarang panas. Tetapi kepanasan yang boleh kita maksudkan di sini, insya-Allah boleh mampu membakar kita punya dosa. Jadi Ramadan ini maksudnya Ramadan dengan amalan-amalan yang dihidangkan oleh Allah, dia kita sambut dan kita amalkan, dia akan membakar kita punya dosa semua. Itu kalau kita amalkan. Satu contoh. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, man qama ramadanan wa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan ni, malam dia solat tarawih, kata ulama. Jadi kata ulama, fahamnya ginilah mudah. Barang siapa yang hari-hari sembahyang tarawih, barang siapa hari-hari sembahyang tarawih, dalam keadaan dia ada beriman pada Allah dan dia mengharap ganjaran dia Allah. Allah bagi tawaran apa? Allah bagi tawaran apa? Tahu tak apa tawaran Allah? Tawaran Allah, Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa. Tak ada satu benda yang berharga lah, bernilai selain daripada kita dapat tahu yang Allah ampunkan dosa kita. Jadi ibu-ibu ingat belakang sana, kalau daripada rumah nak datang semayang tarawih, ingat bila kita nak semayang tarawih, tawarannya adalah Allah ampunkan dosa. Nak ringankan kaki kita datang semayang tarawih ni daripada rumah rasa malas, ingat Allah ampunkan dosa. Kejar-kejar dapat ampunan Allah ini besar. Kalau dekat pasar raya kita sekarang ni, kalau ada tawaran hebat 80-70%, kan, kita berkejar-kejar kan. Ni Jekyll dia buat tawaran ni 70%, penuh orang pun buat. Tapi Allah buat tawaran bulan Ramadan kosong surau, dia buat ni. Tak ada orang. Sebab tawaran Allah mungkin tak bermakna pada kita kot. Kosong. Sebab kita tak nampak benda, objek tu tak nampak. Kalau pergi ke sana nampak benda. Bila sembahyang tarawih tak nampak. Tak nampak. Allah simpankan, besok dekat akhirat nanti Allah tunjuk. Sembahyang tarawih Allah ampunkan dosa. Satu rakaat 23 rakaat. Sini sembahyang berapa rakaat? 8 ke belum tahu lagi. Macam belum dimesyuaratkan aja. 80.
8. Dahsyat kalah surau kami kat country home. 8 rakaat. Dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang sembahyang berjamaah setiap rakaat, Allah akan ganjarkan dengan satu kota istana dalam syurga Allah. Bang, satu rakaat abang sembahyang solat tarawih, satu istana Allah sediakan dalam syurga. Satu istana. Nanti dulu, sembahyang dulu. Awal sangat angkat tangan. Satu rakaat. Abang sembahyang 8 rakaat, berapa istana abang dapat? 50. Apa? 8 rakaat berapa istana dapat? Itu sembahyang fardu bang. Saya sembahyang sunat tarawih. Mana ada dalam hadis sembahyang sunat dapat 27? Tak ada. Oh, abang ingatkan ada. Itu sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang wajib. Sembahyang sunat tarawih 1 rakaat. Itu pun kalau sembahyang fardu subuh kan. Ingat, sembahyang fardu subuh 2 rakaat kan, Allah akan bagi 27. Tapi ekstra bonus dalam bulan Ramadan, 1 rakaat subuh 1 istana. Ni sembahyang sunat tarawih 8 rakaat 8 istana. Oh. Tambah lagi 3 rakaat, berapa istana? 11 istana dapat. Besok nak sembahyang subuh berjamaah 2 istana lagi tambah. Allah punya ni bagi. Dan Allah bagi tahu apa lagi? Dalam istana tu aku penuhkan semua nikmat-nikmat kenikmatan, aku kumpulkan semua. Allah bagi. Jadi kalau nak pergi sembahyang tarawih nanti ingatkan hadis ni Ya. Satu istana. Satu istana. Tapi kalau kita mengumpat, satu istana roboh. Mengumpat lagi kedua, 2 istana roboh. Kalau 10 kali mengumpat, 10 istana roboh. Bina balik istana, runtuh balik istana. Tak tahu bila istana tu runtuh habis. Jak lagi maki orang, jak lagi hina orang, jak lagi dendam dengan orang. Istana-istana yang kita semayang malam tu runtuh habis. Ini tawaran daripada Allah. Kita mungkin tak nampak. Sekarang ni kita tak nampak. Tunggu nanti mati dia. Roh dah dekat sini nanti baru Allah tunjukkan. Ini hak-hak kamu dulu yang kau kerjakan dulu di dalam dunia. Allah baru pamerkan. Kita punya senyum pada waktu itu, ya Allah. Sekarang kita tak nampak. Tak nampak. Kita tak suluh dengan iman kita. Itu sebab main-main datang solat. Dalam semayang main-main dengan Tuhan. Nampak tidak? Jadi semua amal yang ada di dalam bulan Ramadan, dia akan membakar dosa kita. Sembahyang tarawih Allah bagi pahala. Kita punya puasa ni, daripada kita bersahur sampai kita berbuka, disebutkan di dalam hadis ada malaikat yang akan mendoakan, minta dengan Allah supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Sampai kita berbuka. Sampai kita berbuka. Bukan mak kita doakan, bukan bapa kita doakan, bukan kawan kita doakan, malaikat Allah yang doakan kita. Malaikat tak buat dosa kan? Dia doakan untuk orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya Allah ya Rabbi. Dahlah siang harinya kita didoakan oleh malaikat, malam hari kita sembahyang sunat fardu maghrib, sembahyang fardu isya, sembahyang lagi sunat tarawih. Ya Allah, ampun dosa kita dapat, istana pula kita dapat daripada Allah. Besar, sangat besar. Boleh. Apa bila amalan dikatakan pengampunan dosa tu, itu dia yang paling besar daripada ganjaran-ganjaran lain. Kenapa Ustaz? Apa dia? Ganjaran diampunkan dosa tu itu yang paling besar daripada ganjaran-ganjaran lain. Maksud abang ganjaran lain tu apa dia? Maksud dia macam kita banyak solat ke apa kan, tapi kenapa Allah tunjukkan dia nak ampunkan dosa kita tu, itu benda paling besar. Sebab maksud dia dalam banyak-banyak ganjaran, ampunan dosa tu paling besar. Tak, saya macam terdiam sikit, keliru. Boleh kita berfikir seperti itu, maksud saya. Dalam hidup kita ni ada 2 je kan, pahala dosa.
Apa yang lain tu maksud saya tu? Tak ada lain dah. Tak ada lain dah. Buat amal baik dapat apa? Buat amal tak baik dapat doh. Bila kamu buat amal baik, dia akan memberikan ganjaran kepada kamu dan dia akan menghapuskan dosa kamu. Terbesar dalam hidup kita tidak ada yang lain. Bila kita buat dosa, bila kita buat amal baik, yang baik itu akan menghapuskan dosa kita. Jadi dalam Al-Quran ajar kepada kita, setiap kebaikan yang kita buat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Setiap perbuatan amal-amal yang baik itu, kata Allah, akan menghapuskan dosa dan amal-amal buruk kamu. Jadi hidup kita ni, dalam hidup kita ni ada dosa, ada pahala. Halal, pahala. Haram adalah dosa. Dekat akhirat nanti dua juga. Neraka dengan syurga. Orang yang buat dosa Allah campakkan dalam neraka, orang yang berpahala Allah campakkan dalam syurga. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih besar dalam hidup kita kecuali kita mendapatkan ampunan daripada Allah. Orang yang mendapat ampunan daripada Allah, barulah setelah itu dia akan mendapat cinta dan redha daripada Allah. Tak mungkin orang dapat redha, tak mungkin orang dapat cinta daripada Allah sebelum dia dapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang mengharapkan ampunan daripada Allah. Macam mana dapat ampunan daripada Allah? Amal-amal yang baik yang dihidangkan oleh Allah. Seperti solat, seperti puasa, seperti menjaga lisan, seperti menjaga hati, seperti menjaga fikiran, amal sedekah, amal membantu orang lain, manfaatkan waktu dan diri kita kepada orang lain. Ini semuanya amal kebaikan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, saya yakin itu bagi kita semua orang akan mengharap, dan bagi kita itu adalah penting bagi setiap orang, dan bagi saya yakin itu adalah besar dalam hidup kita bila mana kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Baik, saya bagi satu analogi. Kita dosa dengan mak kita. Kita dosa dengan mak kita. Apa kalimat yang paling mahal, yang paling besar, yang kita nak ucap, yang kita nak dengar mak kita ucapkan pada kita? Apa dia? Satu je. Apa dia? Mak, maafkan kamu nak, dan mak redha dengan kamu. Mak maafkan kamu semua. Dalam bahasa yang lain, mak ampunkan semua salah kamu. Itu yang terbesar, betul? Ada tak yang lebih besar pada itu? Bila mak kita maafkan kita, bila mak kita ampunkan kita, barulah ada wujud sifat redha sebagai seorang ibu kepada anak. Waktu itu jambatan syurga sebagai seorang anak menuju kepada syurga Allah sangat luas dan sangat mudah. Nampak tidak? Jadi kita sebagai hamba ni, Allah bagi kita dalam dunia ada baik, ada jahat, ada pahala, ada dosa, ada halal, ada haram. Jadi nak dapatkan pahala, buat amal pahala. Nak mendapatkan ampunan daripada Allah, minta doa dan buat amal-amal yang baik supaya dosa kamu diampunkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang nak menuju kepada Tuhan, nak sampai kepada Allah, kalau tidak melalui pintu taubat, kalau tidak melalui pintu ampunan Allah, dia takkan tembus dan takkan masuk dan takkan lalu pun pintu itu. Takkan boleh masuk. Mesti syaratnya ampunan Allah mesti kena dapat. Apa ampunan Allah yang mesti kena dapat? Iaitu pintu taubat. Ni nak masuk bulan Ramadan, kena taubat. Segala dosa-dosa kita, segala apa-apa semua kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang tenang, hati damai dan penuh dengan kasih sayang. Boleh insya-Allah. Ada yang lain tak nak tanya? Silakan. Kita mulalah muzakarah, bincang-bincang. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, baik. Jawapan dia, apa hukum seseorang itu
mendapatkan nasihat daripada doktor yang dia tak perlu kepada puasa. Sekiranya kalau dia puasa akan akibatkan sampingan yang lain. Di waktu itu, kata para ulama, diharuskan dan dibolehkan pada waktu itu kita tidak boleh berpuasa. Maknanya kita tak diwajibkan kita berpuasa pada waktu itu. Dibolehkan. Cuma kewajipan kita selepas itu mesti kita kena qadakkan balik kita punya puasa lah setelah kita sihat. Dia apa pun sakit kita, kalau kita mendapatkan nasihat daripada doktor, satu contoh yang lain. Angin pula banyak. Tangan kita luka. Doktor nasihat jangan bagi kena air. Kalau kena air nanti luka tu akan bertambah. Jadi dibalut tangan kita. Maknanya pada waktu itu boleh kita ambil wudu tanpa kita mengenakan air pada anggota itu. Tapi Islam datang dengan cara yang lain. Tempat yang tak kena kulit tadi dengan air, disuruh kita bertayamum. Jadi dalam bab puasa, kalau kita sakit dekat hospital, dinasihatkan supaya jangan berpuasa, kan? Doktor dia punya bidang. Kalau kita tidak berpuasa, maka kita tidak berdosa hukum dia, kita meninggalkan kewajipan itu. Tetapi sekiranya berdegil juga kita puasa sampai kita mati, kita berpuasa sampai kita mati pun tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan Allah tak tanya, kenapa hang tak dengar cakap doktor? Kena sebat. Sebab tak dengar cakap tak ada. Satu orang sakit dekat rumah, macam kita sakit dekat rumah, demam, kita tak pergi klinik sampai kita mati. Kita hanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah engkau sihatkan aku ya Allah. Ataupun ambil air baca Fatihah, pum sembuh, minum. Tak pergi doktor. Bini kita cakap dengan dia, pergilah bang doktor bang, ambil nasihat sikit, kita tak pergi sampai kita mati. Tak berdosa. Allah tak tanya sebab kita mati tu nanti. Angkat tangan kita berdoa tu pun kata para ulama adalah salah satu ataupun bahagian daripada usaha ikhtiar kita meminta Allah kita sihat. Sekarang ni kita faham, kalau nak sihat tempatnya adalah klinik, hospital. Itu aja. Kan? Tapi ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Agung kita, dan imam-imam yang besar yang lain memberikan tunjuk ajar kepada kita, kalau kita sakit, di antara usaha ikhtiar kita selain daripada kita pergi hospital dan klinik, boleh saja kata para ulama kita gunakan tasbih untuk kita berzikir sebagai rawatan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, dengan zikir yang aku baca ni, ya Allah, kau sihatkan demam aku, ya Allah. Ini di antara cara usaha ikhtiar untuk kita rawat kita punya sakit. Tapi orang tak tahu benda tu. Orang nampak kalau orang berzikir, orang berdoa, orang semayang dalam keadaan sakit, orang pandang kita takut dengan hospital, jumud, lepas tu anti hospital dan sebagainya. Tidak. Baca Fatihah 7 kali kita minum, kita niatkan supaya itu di antara usaha ikhtiar untuk kita sihat. Kata para ulama. Contoh banyaklah dalam kisah sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri menjadikan teman karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit demam dan sakit yang sangat kuat. Orang bagi tahu dengan dia, pergilah jumpa tabib, doktor. Dia kata apa? Allah yang berikan aku sakit dan dialah pandai untuk menyihatkan aku. Dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Tapi kita tengoklah level kita. Ini kita nak cerita dulu, tapi tengoklah level kita masing-masing. Kalau kau ada kekuatan, kau angkat tangan berdoa, pegang tasbih dan ambil air, dah selesai. Kalau kita tak mampu, kita ikutlah rawatan cara-cara yang biasa ni, ikut akidah iman kita macam mana. Tapi nak sebut, bila kita pergi ke hospital, jangan salahkan orang yang tak pergi hospital. Yang tu tak betul. Dan orang yang tak pergi ke hospital buat rawatan, jangan salah pula kepada orang yang pergi hospital dengan klinik.
Semua dua-dua ada sudut hukum dia. Dan betul kedua-duanya. Jadi dalam masalah tadi, kalau kita dalam bulan Ramadan, kalau kita sakit, dinasihatkan oleh doktor tak boleh berpuasa, tak boleh. Macam orang kencing manis kan, kena cucuk surin kan. Ada kan? Itu lagi lah. Petang, pagi, entah tengah hari, cucuk je dia. Memang bulan lain pun kena cucuk, bulan Ramadan pun kena cucuk. Batal tu. Batal. Tapi untuk diri dia lah, kesihatan pada dia, hukum dia tidak berdosa. Hukum dia tidak berdosa. Dan kalau semua hidup dia cucuk, bila nak qada? Dia wajib kena bayar fidyah. Dia wajib kena bayar fidyah. Macam orang tua ataupun orang yang memiliki sakit yang berpanjangan. Sakit dia panjang ni, macam kencing manis kena sulin, ataupun dia sakit apa lagi nak katakan, sakit yang tak ada harapan sembuh. Harapan sembuh dia tak ada harapan. Orang yang macam ni tak wajib nak kena puasa, tapi dia kena wajib bayar fidyah. Ini fidyah. Dalam hidup dia kena bayar fidyah sebelum dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ada? Banyak lagi waktu kita ni. Jom kita muzakarah sama-sama. Nak sampai kat sini saya mungkin setahun sekali je, ataupun setahun 2 kali. Baik. Abang sila. Tak ada. Ya, sila. Kalau dia keuzuran, tidak boleh berpuasa, dan kalau dia sihat. Kalau dia sihat, dia boleh buat. Kalau dia sihat, dia boleh buat. Tapi kalau dia sakit, dia tak boleh nak buat. Allah akan bagi pahala sama seperti dia sihat. Itu yang masya-Allah ada. Macam contoh, kalau orang dia dalam bab semayang, dia sakit. Dia sakit satu hari dia sakit. Masa dia sihat, dia semayang berjamaah dekat surau. Dia tak tinggal loh. Satu hari dia sakit. Kata ulama, kalau dia sihat dia boleh pergi, tapi dia sakit dia tak boleh pergi, Allah akan bagikan pahala sama seperti seolah-olah dia boleh datang ke rumah Allah. Dia bagi pahala. Itu untung kalau orang boleh istiqamah. Orang boleh istiqamah. Jadi maknanya kalau orang yang tak boleh berpuasa, kalau amalan-amalan bulan Ramadan, kalau dia sihat, dia boleh lakukan seperti biasa, dan dia boleh buat istiqamah seperti tahun-tahun yang sebelum itu, dia akan dapatkan pahala yang sama Allah bagikan pada dia. Kalau katakan dia tak buat apa-apa pun, dia tak kejar pun pahala Ramadan tu, pada tahun-tahun yang sebelum tu tak dapat. Dia tak dapat. Cuma dia mungkin dapat pahala puasa tu sendiri saja. Ada keuzuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala benda tu. Memang Allah ada sebut di dalam Al-Quran, kalau orang yang sakit dibenarkan tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Itu diharuskan di dalam Islam. Yang lain silakan. Silakan, banyak lagi waktu kita ni. Di sini ada pandangan ulama mengatakan rukun Islam yang kedua adalah sembahyang. Jadi kalau kita puasa rukun Islam yang ketiga tanpa membuat rukun Islam yang kedua, maka ibadah puasa kita itu ditolak oleh Allah. Sama seperti orang yang rajin bersedekah tetapi tak solat. Orang yang rajin bersedekah tapi dia tak solat. Ramai kan macam tu kan? Ramai, kita perasan ramai. Dia kalau bersedekah, Masya Allah, dia bagi anak yatim, fakir, miskin, rumah ibu tunggal, tapi tak sembahyang. Ulama mengatakan ibadah sedekah itu tak diterima.
orang punya semayang sunat takkan diterima oleh Allah. Pernah dengar tak? Ibadah semayang sunat takkan diterima oleh Allah kalau kita ada tinggalkan semayang fardu yang qada-qada belum kita lakukan. Pernah dengar tak? Maknanya ibadah sunnah semua takkan diterima oleh Allah. Maknanya semayang sunat, kita tak boleh semayang sunat sehinggalah kita dapat sempurnakan sembahyang qada-qada kita yang dulu-dulu tu. Kan, yang dulu-dulu tu kita kena qada bagi habiskan dulu, barulah kita boleh semayang sunat. Mana mungkin kau tak semayang tapi kau sedekah? Ini satu benda yang pelik sungguh. Itu pandangan yang pertama. Maknanya ibadah puasa tak diterima oleh Allah, tak diangkat oleh Allah kalau kamu tak semayang. Ada tau, ada ramai. Dia boleh jaga puasa tapi semayang dia tak. Dan dia bangga juga, saya walaupun macam ni saya puasa tau. Saya puasa. Saya puasa. Apa dia? Macam mana? Sekejap, kita pergi pada yang apa tadi? Puasa tadi. Pandangan yang kedua, ibadah solat yang ditinggalkan itu dicatat sebagai amal keburukan dia. Dicatat sebagai amal keburukan dia. Maknanya kau tinggal solat, dicatat sebagai amal engkau langgar perintah Allah, dicatat sebagai amal yang buruk, catat. Ibadah yang puasa dicatat sebagai amal yang baik. Maknanya yang langgar dicatat sebagai langgar, yang kau buat perintah Allah dicatat sebagai amal Allah. Tetapi kebanyakan ulama menyokong dan mendorong kepada pandangan yang pertama tadi, iaitu kalau orang yang puasa tapi dia tak sembahyang, tak diterima ibadah puasa dia. Okey, saya buat analogi yang lain. Kita puasa tetapi di siang hari Ramadan kita tengok benda haram. Saya tanya pandangan kalian, apa erti puasa kita? Okey, Nabi ada sebut dalam satu hadis, ada 5 perkara yang boleh batalkan puasa. Nabi sebut ada 5 perkara, Nabi cakap boleh batalkan puasa. Yang pertama, mengumpat batal puasa. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga, tipu, bohong. Yang keempat, pandang dengan pandangan bersyahwat. Yang kelima, sumpah palsu. 5 benda ni kata Nabi batal puasa. Cuma ulama-ulama ini bila Nabi sebut begitu, mereka terjemah dengan sangkaan baik mereka kepada Nabi. Apa dia? Yang dimaksudkan oleh Rasulullah batal puasa itu maknanya batal pahala puasa. Ini ulama cakap. Tapi tahu tak hadis Rasulullah yang Rasulullah sebut tadi macam mana hati Rasulullah? Tapi tak apalah. Maknanya macam contoh begini. Kita semayang tapi tak ada khusyuk. Apa nilai semayang? Tengah semayang tu kita boleh lalai, kita boleh sembang dengan hati kita. Lepas ni nak pergi KL, nak beli barang, lepas tu balik, bagi kat bini, masak, lepas tu tidur sekejap. Dalam semayang dia boleh bercakap-cakap tu. Dia lepas tanggungjawab sebagai orang Islam untuk menunaikan ibadah solat. Tapi apakah semayang tu dinilai oleh Allah? Tidak. Engkau berpuasa satu hari pada pagi sampai ke petang, tapi kau mengumpat kau ada domba, kau tipu orang. Nampak tidak? Ada orang semayang tapi tak tutup aurat. Ini ramai. Sangat ramai ni. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu, kata Allah, mampu mencegah diri kamu daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Pakai tudung menutup aurat adalah sebuah kewajipan yang dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran kepada semua orang-orang perempuan dan orang lelaki. Kena tutup aurat.
Lelaki ada aurat dia, perempuan ada aurat dia. Maknanya solat itu mengajar, mendidik, mentarbiah orang lelaki dan orang perempuan supaya dapat menjalankan hukum-hukum agama Allah. Tetapi kalau kita di luar solat tak dapat nak mendidik diri kita ke arah perubahan yang lebih baik, tak ikut Islam, tak ikut ini, apa makna solat? Dan apa makna puasa kita? Jadi maknanya kalau kita berpuasa, kalau tidak menutup aurat, kita ikut hadis Rasulullah, kamu boleh sah puasa kamu dinilai sebagai amal yang mungkin Allah Ta'ala akan catat sebagai amal yang baik, tetapi nilai puasa kamu kosong. Jadi apa sebenarnya kita nak puasa? Okey, contoh, abang kerja bang. Okey, abang kerja. Abang sampai setiap bulan abang dapat gaji berapa bulan? 25 hari bulan. Sampai 25 hari bulan abang tak dapat gaji. Gitulah kita dengan Tuhan. Bila kita buat amal tetapi tak dapat apa? Tak dapat pahala. Tak dapat apa-apa. Maknanya duit tu diibaratkan macam pahala lah. Kita amal-amal kerja-kerja dengan Allah tapi tak dapat pahala apa-apa. Kosong lah. Jadi dekat akhirat nanti ditimbang macam mana nanti? Kosong. Nampak tidak? Itulah saya mengajak kepada tuan-tuan, ada satu tip yang boleh kita selamat. Buatlah semua kebaikan daripada sebesar dan sampai sekecil apapun. Kita tidak tahu di manakah kebaikan terletaknya ampunan dan redha Allah. Dan jauhkanlah sejauh-jauhnya maksiat dan kejahatan daripada besar sampai sekecilnya. Kita tak tahu dekat mana Allah punya kemurkaan dan kemarahan Allah, di besar ataupun yang kecil. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Orang ramai boleh masuk syurga kerana ada ihsan kasih sayang dengan binatang kecil. Bukan sebab solat, bukan sebab puasa. Mungkin kita punya ibadah solat Allah tolak. Mungkin ibadah puasa Allah tolak. Bila Allah cek, satu hari dulu kita ada kasih sayang dengan kucing. Kita ada kasih sayang dengan semut. Kita ada kasih sayang dengan satu orang apa ni miskin, kita bagi dia makan. Rupa-rupanya kita masuk syurga bukan dekat amal-amal yang besar, amal-amal yang kecil. Ini menunjukkan rahmat Allah itu adalah luas, dan kuasa Allah nak masukkan orang ke dalam syurga itu di tangan dia, bukan daripada tangan sesiapa. Itu sebab ulama-ulama kita ni sangat berhati-hati. Bukan amal ibadah mereka lah. Itu mereka berkasih sayang dengan anak-anak kecil, dengan isteri, dengan orang tua, dengan orang muda, dengan masyarakat, dengan pemimpin. Semuanya mereka berkasih sayang, berdamai. Tak, mereka tak tahu mana amal yang Allah akan terima daripada amal-amal mereka ini. Jelas? Okey, yang lain silakan. Ada, bismillah. Muslimat, ada yang nak tanya? Jom kita bersembang. Sila. Saya kurang dengar lah bang. Abang tak kuatkan sikit. Apa syarat berjaya? Maghfirah, keampunan. Semua? Macam hadis Rasulullah sebutkan tadi, orang yang mendirikan solat tarawih dosanya semua diampunkan oleh Allah. Semua. Ulama mengatakan maksud semua tu termasuk dosa besar. Termasuk dosa sesama manusia, termasuk semua tanpa terkecuali. Ada ulama mengatakan bukan semua. Yang masuk semua tu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tak diampunkan, kecuali dosa hutang kena bayar. Dosa mengumpat kena minta maaf. Dosa kita ambil hak barang orang lain kena pulangkan. Dosa aniaya orang kena minta maaf. Dosa apa lagi? Berkait dengan manusia tak lepas. Berkait dengan Tuhan lepas. Faham? Jadi
Kita lebih cenderung kepada yang kedua lah. Maknanya dosa besar, dosa kecil saja diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa besar yang berkait dengan manusia tidak diampunkan kecuali dapat kemaafan dan pelepasan daripada manusia. Dalam mazhab Syafi'i, kalau saya mengumpat abang kan, saya mengumpat abang. Dalam mazhab Syafi'i, dosa mengumpat saya ni tak akan diampunkan oleh Allah. Saya kena jumpa dengan abang, saya kena cerita dengan abang apa saya umpat abang. Ni dalam mazhab Syafi'i. Depan bukan mengumpat bang. Itu mengutuk nama yang depan-depan. Mengumpat kita kena tahu apa makna mengumpat. Mengumpat kita menceritakan sesuatu buruk orang lain yang dia tak suka, di belakang dia. Maknanya dia tak dengar. Walaupun balik tembok, dia duduk tembok sini, kita mengumpat di belakang dia. Dia tak dengar. Itu mengumpat. Ustaz, betul ke tu Ustaz? Saya cerita benda tu betul lah daripada diri dia. Itu kalau betul pada diri dia tu, itulah mengumpat. Kalau yang tak betul, namanya fitnah. Dalam mazhab Syafi'i, saya kena ceritakan pada abang apa yang saya umpat. Abang berhak minta dengan saya apa yang Ustaz umpatkan kat saya. Saya kena cerita. Supaya abang nak tahu, boleh maafkan ke tak ni? Kalau berat je, minta maaf. Kalau ringan, macam tu sekali. Saya kena cerita. Saya mengumpat abang, saya kata abang punya muka macam Myanmar. Saya kata kan, abang begini. Saya kena cerita dengan abang. Lepas tu abang cakap dengan saya maafkan. Alhamdulillah. Abang cakap pula dengan saya yang kedua, saya tak maafkan. Habislah. Bahaya tu. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, cukup orang tu kata, aku maafkan kau. Sudah. Tanpa kita bercerita dengan dia. Itu nak pandangkan dalam mazhab Syafi'i sangat tegas dalam soal ini. Jadi kita kena berhati-hati dalam soal nak mengumpat orang ni. Bahaya. Dekat akhirat nanti semua pahala-pahala saya semua pergi kepada abang semua. Untunglah. Abang kat sana besok, saya banyak sembahyang, Allahu Akbar. Abang dapat. Jadi kalau orang mengumpat kita, orang marah kat kita, sebut alhamdulillah. Jangan kita balas. Engkau tahu tak? Imam, dia cerita pasal kau semalam. Dia cerita apa? Cerita gini. Kita pula buka cerita pasal dia pula lah Imam. Imam tu kau kenal tak orang ni macam mana? Sebelum dia masuk sini, aku masuk dulu. Aku tahu cerita dia apa semua ni. Kita pun dia mengumpat kita mengumpat dia. Pahala dapat kita bertolak-tolak berlagu-lagu gitu. Pahala bergula-gula dia. Orang mengumpat kita sebut alhamdulillah. Sebab apa sebut alhamdulillah? Sebab pahala dia sampai dekat kita. Gitu. Apa dia? Raya minta ampun. Lepas tu pagi Syawal mengumpat lagi. Yang itulah. Ni, dalam mazhab Syafi'i, saya mengumpat abang setahun, Pagi Syawal, saya cakap dengan abang, saya minta maaf. Dalam mazhab Syafi'i, engkau minta maaf tu salah apa? Salah apa yang kau minta maaf? Kalau abang cakap dengan saya pula, okey, saya nak maafkan ustaz, tapi dengan syarat. Apa kesalahan ustaz dengan saya? Setahun. Abang cakap, tak boleh. Mati dah saya. Itu sebab dalam Islam, ada minta maaf secara umum, ada minta maaf secara khusus. Umum, kita minta maaf dengan mak kita, mak minta maaf. Tapi kita tahu tak hati mak yang terluka dekat kita? Kita kena pergi hari yang lain, waktu yang lain, adik-beradik yang lain tak ada, kita sembah depan mak kita, cakap apa silap kita dengan mak kita. Ngadu dengan dia. Barulah mak kita buka kat dia, mak ingatkan kau tak sedar, kau tak ingat salah kau pada mak. Yang kau minta maaf setiap tahun tu, maafkan kau tu umum, tapi ni secara khusus. Mak ingatkan kau tak ingat, rupanya kau ingat juga salah kau dulu kepada mak. Maaf nak, mak tak maafkan kesalahan kau. Apa nak jawab? Engkau mak pernah janji dalam hati mak, engkau akan mak heret engkau di hadapan Allah. Mak pernah berjanji dalam hati mak. Nak cakap apa? Minta maaf dengan khusus dengan mak kita. Minta maaf dengan orang lain, pergi jumpa dengan dia. Sekarang dah ada telefon lah bang, senang. Telefon hello je, WhatsApp aja. Bercakap, hello brother. Minta maaf dengan dia. Dulu aku pernah cakap begini, minta maaf. Dia maafkan, alhamdulillah. Dah habis dah.
Abang maafkan saya lah. Bila pula aku ngumpat dia? Allahu akbar. Bahaya. Mengumpat ni cukup bahaya. Ibu-ibu muslimat kita janji insya-Allah dalam diri kita sepanjang bulan Ramadan jangan kita mengumpat. Orang perempuan macam tak dengar je. Macam tak dengar je. Tak apalah kan. Yang lain-lain ada. Bismillah. Jadi tadi abang punya soalan tadi, maknanya kita mendapatkan sukses dan kejayaan di dalam bulan Ramadan. Bagi pandangan saya ada dua. Yang pertama, kita masuk bulan Ramadan dengan benar-benar kita bertaubat. Dengan yang kedua, dengan niat yang baik dan jujur dan bertanggungjawab daripada hati sanubari kita nakkan pada perubahan itu. InsyaAllah taubat dengan niat yang solehah, Allah akan bimbing dua syarat ini sampai kita istiqamah sepanjang bulan Ramadan. Selepas habis bulan Ramadan, dua bimbingan ni kalau kita tak lepas, Allah akan pimpinkan 1 tahun 360 hari kita akan jadi orang yang baik. Tapi mesti kena berjuang. Berjuang tetap kena berjuang. Lawan tetap. Lawan dengan hawa nafsu kita. Ni amarah yang ada dalam badan kita ni. Kita lawan, tetap lawan sampai kita menang. Boleh? Saya ulang. Kau lain. Panas. Kuat kayak kau ni. Bagaimana kalau mengutuk pemimpin yang penipu? Ini abang nak cerita pasal emosi ke cerita pasal Islam? Tak, saya cakap betul-betul. Saya tanya betul-betul. Kita nak ikut Islam ke kita nak ikut cara pemahaman politik? Cerita betul-betul. Islam lah. Ikut Islam. Dalam kitab, abang buka lah kitab, semua kitab tasawuf. Dalam kitab tasawuf, kitab Penawar Bagi Hati, daripada serendah-rendah kitab tasawuf. Kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kitab-kitab imam-imam yang lain seperti Nasr ad-Diniyah. Tidak boleh kita mengumpat orang lain, isteri kita, anak kita, pemimpin kita, diharamkan sama sekali kecuali ada beberapa tempat yang boleh diharuskan kita mengumpat. Maknanya mengumpat pun ada diharuskan. Satu, bila mengumpat diharuskan? Bila? Yang pertama, kita menceritakan tentang perilaku buruk isteri kita kepada hakim dalam mahkamah. Tak boleh suami ataupun isteri cerita buruk suami dengan jiran, haram. Nak cerita dengan mak dia, haram. Nak mencerita dengan sesiapa, haram. Boleh isteri ceritakan buruk suami, suami boleh ceritakan buruk isteri hanya satu orang, iaitu kepada hakim. Dia akan cerita. Cuma ada keringanan lah kata ulama. Sekiranya kalau dia menceritakan keburukan itu dengan niat dia nak mencari kebenaran. Contoh, satu orang lelaki dia cerita buruk isteri dia kepada ustaz. Dia nak tahu pandangan ustaz tu bagaimana. Macam mana dalam masalah ini. Ni ada sedikit ringan, maka dibolehkan. Itu satu. Yang kedua, kita menceritakan tentang kefasikan orang lain. Satu orang buat benda jahat, satu orang buat fasik, satu orang buat benda-benda yang tak betul dalam satu masyarakat kita ni. Ni dekat kat taman-taman kita ni, kan ada orang buat tak baik, fasik. Kita boleh adukan kefasikan orang itu kepada hakim, kepada pemimpin setempat, untuk supaya pemimpin setempat itu betulkan orang kefasikan itu. Mengumpat. Kalau tidak, tak boleh. Dan dalam masalah kepimpinan atas, hukum dia tak boleh. Kadang-kadang saya pun terlepas. Samalah kita manusia. Tapi kita belajar. Tapi saya tak adalah seteruk abang kan. Sekejap. Tidak boleh. Bang, yang boleh membetulkan pemimpin kita, saya tanya dengan abang. Ni jujurlah. Kita ni lah, saya, abang dan semua, kita kritik pemimpin kita. Kita kritik, kita umpat dia, kita apa semua. Apa manfaat daripada umpatan kita dan kritik kita? Boleh merubah tak orang itu? Tak, saya tanya dengan abang, boleh tak? Tak boleh bang. Jangan kata abang, menteri besar pun tak boleh. Wakil rakyat mana-mana pun tak boleh. Jadi yang boleh
mengkritik mereka ini adalah orang-orang yang seperti orang-orang yang ada kelayakan seperti ulama, seperti orang-orang yang ada kuasa yang boleh membetulkan mereka. Itu dibolehkan untuk membetulkan pemimpin-pemimpin yang fasik. Saya tanya dengan abang, mana lebih baik? Secara jujur jawab. Mana lebih baik? Jawab. Mana lebih baik? Jadi nanti jangan nampak saya nak kenakan abang pula kan. Mana lebih baik? Abang doakan pemimpin kita dia punya jalan lurus dan betul dan dapat mentadbir negara secara adil, daripada abang kritik, abang kutuk, abang hina, abang rendahkan dia, abang dapat dosa. Ni saya cerita pasal Islam, bukan cerita pasal emosi, cerita pasal parti. Okey. Mana lebih baik? Ni dengar baik. Mana lebih baik kita doa Israel hancur? Hancur Israel. Mampus mati kau Israel. Satu. Dengan yang kedua kita doakan, ya Allah kau berikan hidayah kepada seluruh Yahudi yang ada pada Israel ini supaya mereka dapat masuk Islam. Mana lebih baik? Jadi bila kita bercampur dengan politik, bercampur dengan parti, bercampur dengan emosi, bercampur, itu yang naik tonjol ke atas adalah nafsu. Yang tonjol ke atas adalah amarah. Gila. Jadi kita yang di bawah ni apa semua ni lah. Saya nak tanyalah, jangan pergi jauh-jauh lah. Abang berani betul tak dengan bini abang? Bukan orang lain, dengan bini sendiri. Langsir tutup dulu. Okey. Nanti makan lepas isyak ni kita sembang. Saya nak kata, bini kita sendiri salah, kita takut nak tegur. Bini derhaka, takut kita nak sihat. Apa kau cerita pemimpin sampai ke atas jauh, sampai ke sana? Kata ulama' ni saya kata ulama', kalau kita nak mengumpat, kalau kita nak mengutuk, orang yang paling dekat yang kita boleh kutuk, orang yang paling dekat yang boleh kita mengumpat, mak kita sendiri. Dia melahirkan kita, maknanya kita tahu siapa buruk dia, mana baik buruk dia, kita tahu dia. Ni bukan jauh nak pusing tu, sampai ke Putrajaya. Lalu mana kau tahu dulu? Tak tahu, jangan cerita jauh sampai ke situ. Ni saya cerita pasal Islam. Faham? Jadi kita belajar banyak bermaaf dan bersangka baik, serahkan saja. Beri itu kepada orang-orang yang ada kelayakan untuk membetulkan mereka-mereka ini. Kita duk cakap kosong-kosong pun kan boleh pun. Masa kan dapat dosa angkat takbir, nanti ngumpat lagi. Ngumpat lagi. Tadi saya naik kereta, jadi sama saya punya admin cerita. Ustaz kata siapa yang layak jadi Perdana Menteri selepas ni. Macam-macam kan. Jadi saya kadang-kadang tak nak bercakap, tapi orang letak umpan kan. Dia pancing-pancing je kita kan. Gitu-gitulah kan. Jadi sulitlah untuk kita. Jadi kita kena banyakkan mengasingkan diri dan banyak berzikir. Seboleh-boleh bolehlah. Kalau kita orang bercerita dengan kita, orang kalau mengumpat dekat telinga kita, kata ulama', kalau kita mampu kita keluar daripada kelompok kita keluar. Kalau tak mampu contoh. Contoh bini kita mengumpat orang lain. Kita duduk satu katil. Nak cari katil mana? Kata ulama', kita jangan tutup telinga kita, tapi dalam hati kita cakap, ya Allah aku tak redha dengan apa yang dia sembang dekat telinga aku. Kena sebut begitu. Supaya kita tak dapat dosa dengan mengumpat. Dengan mengumpat tu tak dengar. Biasa kan bawa kereta, bini bercakap, sekejap lagi kita pula bercakap, cerita pasal sana, cerita pasal sini, mengumpat keluarga, mengumpat mak sendiri, bapak sendiri, adik-beradik sendiri, mengumpat. Jadi tidak boleh sama sekali umpat kepada pemimpin-pemimpin kita yang di atas sana, orang-orang yang bertanggungjawab, yang lebih layak dan boleh mengubah mereka, serahkan kepada mereka. Jalankan kita punya ni saja. Faham Yang lain? Mungkin saya berbeza cara pandang saya dengan cara tokoh orang-orang lain. Itu saya lepas tangan saya di situ, sebab saya pandang daripada sisi Islam dan nak menjaga hati kita, nak menjaga iman kita, nak menjaga pahala kita. Itu bagi saya, ulama'-ulama' seperti Imam Al-Ghazali lebih mendidik jiwa kita dengan Tuhan daripada kita nak menjaga hati manusia. Yang lain silakan, bismillah.
Ni bab-bab Ramadan ni, bab-bab puasa. Ibu-ibu tak ada faham sungguh bab puasa cemerlang korang. Faham sungguh. Nanti bapak-bapak kalau ada masalah bab puasa yang tak faham, boleh refer dengan orang perempuan kat belakang. Tanya dengan dia orang. Yang lain-lain ada, sila. Bab puasa. Nak tanya solat tarawih ke, pasal niat ke, pasal qada ke, pasal apa saja, insya-Allah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Mau tanya? Mau tanya? Oh tak. Ada? Okey, ada satu Ustaz. Okey. Minum. Tanya je lah. Saya bukan minum kat sini. Tanya bismillah. Okey Ustaz, dia sembahyang tarawih 8 rakaat, lepas tu dia balik, dia tak payah tak solat apa ni witir. Dia sembahyang tarawih je, lepas tu suruh semayangkan balik. Ha. Tak solat witir. Okey, lepas tu apa abang punya nak tanya tu apa dia? Itu pandangan Ustaz apa tu okey. Oh, okey kata. Semayang sunat tarawih ni sunat. Semayang sunat witir pun sunat. Yang tak okey tu, bila azan datang dia semayang, dia datang waktu azan, lepas azan dia balik. Dia tak semayang isyak. Jadi kalau orang semayang tarawih, dia tak semayang sunat witir, apa hukum dia? Dekat situ tak ada hukum. Sebab dia jatuh sunat hukum semayang tu. Kalau abang tanya mana lebih afdal, mana lebih utama? Utamanya kita semayang sunat witir ini di awal malam ke di akhir malam. Itu bergantung kepada kemampuan kita, kata para ulama. Jika kata para ulama kita ada kemampuan untuk sembahyang witir di akhir malam, sebab apa? Sembahyang witir ini adalah penutup sembahyang. Penutup sembahyang. Penutup sembahyang. Maknanya bukan maknanya itu sebaik-baiknya lah. Kalau kita dah sembahyang witir, kita nak sembahyang lagi yang lain, boleh. Tak jadi masalah. Jadi kalau kita ada kemampuan tu maksudnya apa? Kemampuan iman kita boleh bangun di waktu malam. Maknanya kita sembahyang tarawih 8 rakaat, lepas tu kita balik, kita sembahyang witir pukul 4.30 pagi. Kalau kita ada kemampuan pada diri kita untuk sembahyang di akhir malam sunat witir, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Kalau kita tidak ada kemampuan, kita rasa berat nak bangun pagi besok, maka pada waktu itu afdalnya jatuh pada lepas sembahyang sunat tarawih kita sembahyang. Lepas habis sembahyang sunat tarawih kita sembahyang. Ini berlaku kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kalau dia sembahyang sunat witir, dia akan sembahyang di awal malam. Tak salah saya lah, sembahyang akhir malam. Kalau Sayyidina Abu Bakar sembahyang witir, dia akhir malam. Kalau Sayyidina Umar, dia sembahyang awal malam. Jadi kedua-duanya dibolehkan, tak jadi masalah. Jadi kadang-kadang memang kan kita ni terasa kan, lepas habis sembahyang tengok lari keluar kosong je, geram je kan. Apa dia ambil murid ke apa? Aja kadang-kadang kita tulah kan, Allah datangkan sifat perilaku manusia yang tak baik depan mata kita. Sebenarnya Allah nak kita belajar kita menjadi orang yang sabar. Banyak kita bersangka baik, itu aja. Itu sifat apa, perangai Allah, akhlak Allah kepada kita. Itu aja. Jadi banyaklah kita kena bersangka baik, tak bolehlah kita. Ni contoh kalau kita keluar ni, kita kena yakin semua orang kat luar ni dah sembahyang. Boleh? Berat kan? Berat. Memang berat. Tapi itu kita kena pandang. Kalau ada sesiapa yang keluar sekali, sekejap lagi kalau kita keluar semua, kalau kita ada yakin satu dalam diri kita ada yang tak semayang kat luar tu, kita yakin diorang tak semayang dan kita lebih baik, kita adalah seburuk-buruk manusia di atas muka bumi. Jangan main-main. Jangan main-main. Jadi kita keluar cakap diorang semua dah semayang. Ni kita dah azan, kita yang belum semayang ni. Mana tahu diorang azan tadi semua dah semayang. Ataupun kita nampak, Ustaz saya nampak dia tadi Ustaz, dia tengah beki motor kat sana tu, memang dia tak semayang, saya tak nampak. Ke kau duduk kat situ sampai subuh? Tak juga kan. Mana tahu lepas habis beki dia balik dia semayang.
Dia akan begitu. Jadi kita kena belajar begitulah, belajar hidup untuk bersangka baik dan selalu memaafkan orang lain. Berat, tapi kita belajarlah untuk kita tarbiyah jiwa kita lebih lagi dalam bulan Ramadan. Yang lain. Sila. Tak tarawih. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu yang saya sebutkan tadi, pandangan yang pertama. Semayang sunat takkan diterima kecuali setelah kita selesaikan qada semayang. Jadi kalau ada imam, dia jadi imam salat tarawih, kita jadi makmum, kita niat semayang qada subuh. Yang dulu 20 tahun tak semayang subuh. 20 tahun tak semayang subuh. Ataupun 20 tahun tak semayang subuh. Bila duduk di belakang imam, dia niat semayang fardu subuh qada. Saja aku semayang fardu subuh qada lillahi ta'ala 2 rakaat. Imam semayang 2 rakaat tarawih, niat semayang tarawih, makmum semayang fardu subuh qada. Mana ada makmum yang lain tahu? Akhir saya nak tanya, doa kunut macam mana? Pecah rahsia. Sunat saja ke? Pandang kau tinggal kau sunat. Jadi tinggalkan pahala, tak ada masalah, boleh. Maknanya kalau kita tinggalkan doa kunut tu pun boleh. Sah kita punya semayang, tak jadi masalah. Kalau nak qada semayang fardu zuhur pun boleh. Maknanya bila imam salam, kita bangkit lagi semayang 2 rakaat. Tak apa, biarlah malu dengan manusia bang. Malu dengan manusia. Allah pandang kita macam mana. Biar kita qada semayang kita selesai, daripada kita duk malu-malu begitu. Biarlah, takut buat apa. Qada zuhur, qada asar, qada maghrib susah sikit lah kot. Boleh maghrib boleh. Maknanya dah habis malam kita naik 1 rakaat. Tak salah, boleh. Jadi yang pernah tinggalkan solat, tahun ni kita qada sembahyang fardu subuh. Tentang imam-imam pun subuh juga kot. Rapat-rapat urukan saf, hari ni kita qada sembahyang usalli fardu subuh qada'an lillahi ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kata para ulama, kalau kita sembahyang fardu, kalau kita sembahyang fardu, niat sembahyang fardu sunat akan masuk sekali, terangkat sekali. Dia akan terangkat sekali. Boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya insya-Allah sembahyang fardu qada pun kita dapat, sembahyang sunat tarawih pun kita dah dapat. Alhamdulillah. Qada solat. Apa bila lagi kita nak qada solat? Siapa yang boleh semayang 8 rakaat? Lepas ni kita semayang 8 rakaat boleh? Abang boleh? Jamaah sekejap lagi. Sekejap lagi. Lepas habis semayang ni apa semua, kita semayang 8 rakaat. Boleh? Balik? Bukan abang seorang balik, saya pun balik. Tengok kan? Jadi kalau kita tak mampu di bulan yang lain, bulan Ramadan kita kejarlah. Qada lah habis-habis. Qada'kan habis-habis. Lantaklah orang nak cakap apa ke bagai ke apa, lantaklah. Tapi janganlah duduk belakang imam, duduk ujung-ujung apa semua kan. Sebab Bilal kena ada tanggungjawab nak baca salawat. Tapi kalau dia sembahyang qada pun dia salam dengan imam juga. Tak jadi masalah. Boleh. Boleh ibu-ibu insya-Allah. Muka ibu-ibu tu macam banyak tinggal solat. Kita qada'kan solat ibu-ibu. Ayah-ayah semua kita qada'kan solat. Boleh. Insya-Allah Ramadan ni kalau 8 rakaat kali 30 berapa? Banyak tu. Selesai qada' solat kita semua. Alhamdulillah. Jadi semayang sunat sebelum dan selepas semayang fardu, kita buat qada' solat juga. Jangan semayang sunat tahiyatul masjid, qada' semayang fardu subuh. Allah masukkan sekali semayang tahiyatul masjid punya pahala dalam semayang kamu punya fardu qada' tadi. Boleh, tak jadi masalah, boleh. Memang dah praktis ke sebelum-sebelum ni? Bagus. Mana ada lagi qada' banyak lagi lah. Buat tahun ni. Buat lagi tahun ni. Saya sangat sokong biar kita semayang fardu qada' solat daripada kita tumpu pada ibadah sunnah. Itu sebab kata ulama tak sah sedekah kalau hutang belum selesai. Jangan main. Sedekah hutang bertimbun. Berkeliling pinggang. Kalau hutang bank, kalau hutang kereta, itu dipanggil hutang yang bertangguh. Itu tak ada masalah, boleh kita buat sedekah. Yang ni dikatakan, kalau dikatakan hutang sedekah yang tak sah, bila kita hutang, kita tetapkan dengan satu orang. Contoh, saya pinjamkan ke abang 10,000. Saya tetapkan abang 2 bulan, tarikh dia hari apa saya kata saya nak bayar. Faham? Sampai hari tu,
Sampai hari tu saya tak bayar. Daripada tarikh tu sampailah bila-bila saya tak boleh buat sedekah. Sedekah saya ini ada hak dia punya duit. Dia kena duit. Macam tu juga orang pergi umrah. Begitu juga orang buat renovation rumah. Dia buat renovation rumah, ada duit, hutang keliling pinggang dia tak bayar. Haram. Berdosa. Jadi hal-hal yang seperti ini ramai orang buat. Pergi haji, pergi umrah, dia tak minta halal dengan orang-orang yang dihutang, tak minta izin. Sedangkan itu adalah wajib. Itu kata ulama, nak buat umrah, nak buat haji, pastikan kau bebas daripada pertalian, daripada hubungan manusia. Minta. Kalau tidak nanti dekat sana nanti itu yang kata ibadah dekat sana rasa macam tak ada apa-apa, lalai je. Sebab begitulah. Kita ada hutang dengan manusia. Bagus-bagus, silakan buat. Yang lain silakan. Ada. Muslimat tak ada nak tanya seorang pun muslimat. Pukul berapa kita berhenti ni? Daripada tadi lagi ustaz kena berhenti ni ustaz. Muzakarah. Malam ni menu apa? Abang jangan tipu cakap dalam masjid dah mula tipu. Baru je mengaji tengok. Aduh, baru je mengaji aku bersihkan hati tadi. Dah tipu. Rasa wali. Tolong cek bang kat belakang tu. Betul tak rasa dia? Macam tu dah cakap. Baru belajar tengah mengaji dah tipu dah apa cerita. Saya nak tanya pasal fidyah. Bagaimana kita nak membayar fidyah untuk orang yang Dah meninggal. yang kita tak tahu berapa lama dia akan puasa. Tu siapa tu yang tak tahu berapa lama tu? Siapa orang tu? Jiran sebelah je lah tak tahu. Kalau bapak sendiri bohong tak tahu. Yalah, kalau ahli keluarga mesti tahu punya. Mesti tahu punya. Kalau contoh kita punya makcik, kan, pakcik kita meninggal, mesti tanya isteri dia yang tahu. Takkan abang sendiri nak tahu. Kalau abang ada bapak tinggal puasa, mesti abang tahu. Tak tahu mesti tanya mak abang. Tahu sendiri. Contoh ni dikatakan contoh tak tahulah. Tak tahulah kan. Tak tahulah abang mungkin duduk kat Australia, laki-laki duduk kat sana, bapak duduk kat sini kan. Tak tahu. Jadi kata ulama di sini, kita kena ambil daripada tempoh balik dia. Daripada balik dia sampailah dia meninggal dunia. Berat tu. Sampai kalau kita tak tahu, kita ambil awal kewajipan sampai ke awal kewajipan dia balik, kita tahu tak bila. Tak tahu kan dibalik-balik kan. Kita ambil daripada umur 15 tahun. Itu adalah batas akhir orang itu balik. Umur 15 tahun sampai umur dia 40 tahun. 40 tahun dia meninggal dunia, dia tak puasa sepanjang tahun, kena bayar. Dan kena tahu fidyah ini berganda-ganda. Kalau umur 16 dia tak puasa, umur 17 dua kali ganda. Kalau umur 18 dia tak puasa, umur 17 dia tak puasa, umur 18 dia tak puasa, dah 3 kali ganda. Begitulah berganda-ganda sampai umur 40 tahun. Satu hari satu cepat. Kita pakai bankrupt kita yang kita fikir kita tinggalkan puasa tu. Itu waris tu. Yang dah meninggal tak bankrupt. Yang waris tu kena ambil tanggungjawab. Yang waris tu kena ambil tanggungjawab. Anak-anak apa semua. Kena bayar. Tapi tak adalah orang kata kena bayar tu sekaligus hari tu kena bayar habis. Tak. Kita kira-kira contoh perlu kena keluarkan duit RM18,000. Kita beli beras. Jadi kita mampu waktu itu RM1,000. Bayar RM1,000 dulu. Nanti ada rezeki, bayar lagi RM1,000. Ada rezeki, bayar lagi RM1,000. Sampailah RM18,000 habis. Begitulah. Tapi kena faham, dia berganda. Itu sebab Nabi syariat Islam bebankan kepada orang yang melambat-lambatkan untuk bayar fidyah. Kalau dia ada kemampuan untuk bayar fidyah. Nampak tidak? Jadi jangan tinggalkan puasa dengan sengaja-sengaja. Kata ulama, kalau orang yang macam kita ni sihat, kalau tinggalkan puasa dengan sengaja, kata Nabi apa? Kalau kamu ada kemampuan untuk kamu berpuasa seumur hidup kamu, kamu boleh berpuasa untuk kamu gantikan satu puasa yang kamu tinggalkan dengan sengaja. Kata Nabi apa? Takkan boleh sama dan takkan sah
puasa yang kamu tinggalkan satu hari ini, walaupun kamu ada kemampuan qada seumur hidup. Berat tu. Berat tu kalau orang yang tinggalkan puasa satu hari, 2 hari, 3 hari tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, lain cerita. Tak ada uzur, engkau qadaklah sepanjang hidup engkau pun puasa tadi. Marah Allah, murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan, bila? Sama. Oh. Okay. Oh, bagi tahu dengan dia. Oh. Lain-lain? Ada? Banyak sebenarnya bab-bab puasa ni. Bang, apa tu bergaduh-gaduh tu bang? Oh, bincang-bincang. Pasal puasa ke? Pasal? Ada ustaz ke kat situ? Ustaz besar tu. Ada. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hikmah terbesar daripada Allah suruh kita berpuasa. Allah sebut apa? Wahai orang beriman, aku wajibkan ke atas kamu berpuasa, dan aku wajibkan ke orang-orang dulu pun dah kena puasa dah. Orang Yahudi ada puasa dia, orang Nasrani ada puasa dia, tapi ikut kitab Taurat dan Injil mereka. Apa kata Allah di ujung ayat? Aku nak engkau tambahkan sifat takwa kamu kepada aku. Takwa kepada. Apa makna takwa? Bukan. Jangan jawab ikut ni bang. Abang jawab mesti kena tahu definisi dia apa. Takwa, dengar baik-baik hafal Kalau ada orang tanya ni jawapan dia. Takwa, satu orang yang meninggalkan seluruh larangan Allah dan dia melaksanakan seluruh perintah Allah. Jadi dengan puasa tadi ada satu cas aura energi, kita ada kekuatan. Takwa ni atas iman lagi. Takwa ni di atas iman lagi. Kita akan ada kemampuan untuk menjaga perintah-perintah Allah, kita akan semakin kuat kita jaga. Syariat Allah kita akan larangan-larangan Allah kita tak akan buat. Itu satu. Yang kedua, hikmah berpuasa ini Allah nak mendidik kita punya nafsu dan diri dalam kita supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kuatkan Rabbaniyah, hubung kita dengan Allah. Nak memecahkan kita punya nafsu. Dulu Nabi Adam bila dia makan buah khuldi tahu kan? Sangkut kat sini. Kan? Sangkut kat sini, dia kata sangkut tu selama 30 hari. Itu dalam kitab Bahjatul Anwar. Dalam kitab Durratun Nasihin dia ada sebutkan 30 hari tersangkut dia halqum. Disebabkan itulah bermulanya kisah Allah wajibkan 30 hari 30 malam untuk umat Rasulullah berpuasa. Nafsu kita ni bang pernah berdialog dengan Allah. Allah kata dengan nafsu, mana yang lebih baik, engkau ke aku? Nafsu kata, akulah. Wih, jahat nafsu. Allah tanya lagi selepas 100 tahun. 100 tahun Allah biarkan. 100 tahun. Selepas 100 tahun Allah tanyakan lagi, mana lebih baik, engkau ke aku? Akulah. Selepas 100 tahun Allah tanya lagi, siapa yang lebih baik, engkau kan aku? Barulah nafsu menundukkan dia punya nafsu dia kata, aku adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Maka kata Allah, untuk menundukkan nafsu ini, kata Allah, jalannya untuk berpuasa 30 hari 30 malam. Untuk menundukkan nafsu ini. Itu sebab kata Nabi, kalau kita ada kemampuan untuk bernikah, nikah. Kalau tak mampu bernikah, tak boleh nak kawal nafsu kita, maka nampak? Jadi puasa ini salah satu ibadah, dan ibadah yang terhebat dan terkuat untuk menghancur dan menundukkan nafsu kita dan mengangkat roh dan ketuhanan kita di atas. Itu adalah puasa. Kita puasa sunat sendiri pun kita dapat merasakan aura baik dia. Kita jaga mulut kita jaga pandangan kita. Itu mendidik diri kita menjadi orang beriman, dan lebih lagi di atas itu adalah orang bertakwa pada Allah. Jelas? Macam sama-sama aja bang. Macam tak apa jelas itu dia hikmah daripada kita disuruh untuk berpuasa. Tapi asasnya perintah Allah kita taatkan saja untuk puasa. Saya rasa setakat ini saja. Nanti kalau kita ada nak sembang-sembang, nanti waktu makan. Ada ayam golek tadi, kambing golek tadi dia kata. Dia kata kambing golek tadi. Dia dah lari dah tu. Dia tarik balik. Dia kata makan apa? Dia pergi check kot.
Makan apa tu? InsyaAllah pertemuan kita mudah-mudahan diredai oleh Allah, diampunkan oleh Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Saya mohon maaf atas kasar bahasa saya, perilaku yang kurang bagus saya sembahkan pada malam ini. Dan saya mohon tuan-tuan pun maafkan saya, dan saya maafkan tuan-tuan seluruhnya. Hati kita berdamai, tenang, berkasih sayang. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan mengajak diri kita lebih dekat dengan Tuhan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal, lakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Persiapan sembahyang fardu Isya.